Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ni kita menyambung kembali perkongsian dan kuliah kita. Mudah-mudahan memberi manfaat dan kebaikan kepada kita. Mari kita mulakan dengan Asma'un Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kutham Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Muddathir Muzammil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabi Rahmah Nabi Taubah Harisun alaikum ma'lum syahir syahid Syahid masyud bashir mubashir nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Khatibul Ummami Alamul Huda Kashiful Kurabi Rafi'ur Rutabi Izzul Arabi Sahibul Faraji Asma'un Nabi Sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini direzekikan lagi untuk kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna untuk terus kita mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sedang penonton, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, ada orang tanya macam mana 13 hari bulan ni scuba review berapa? 13 hari dapat kelonggaran. Kalau review untuk di Tasik ataupun di boleh, tapi kalau untuk di kolam tak boleh sebab kolam masih tutup lagi dia tak benarkan untuk kita beroperasi lagi. Okey, semalam kita cerita bab lain pada waktu malam semalam okey. Pagi tadi kita cerita mengenai kelemahan badan, 8 kelemahan badan yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi SAW ajarkan kepada kita untuk kita minta berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa kahri rijal. Kita dah cerita mengenai al-hammi. Al-hammi ni kesedihan pada benda-benda yang lepas, dia akan membawa kepada depression. Tajuk malam ni adalah 8 kelemahan badan. Okay, kemudian kita kongsikan maknanya al-hazan. Al-hazan ni hari ini dan ke depan.
hari ini ke depan, maknanya kerungsingan, kesedihan hari ini dan ke depan, lebih kepada anxiety, kan? Kemudian kita kongsikan auzubillahi minal ajzi wal kasal, daripada benda yang melemahkan diri kita, kan? Maknanya mazmumah kita, kan? Dan juga al-kasal. Al-kasal ni maknanya the laziness, kan? Wa auzubillahi min ghalabati daini wa qahri rijal. Kita bincang pada hari ini pula, iaitu rangkap yang terakhir daripada 8 doa. Kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada bebanan hutang dan daripada pengaruh tidak wajar seseorang. Okey, sebelum tu kita ceritakan sikit macam mana orang berhutang, ya. Orang berhutang dengan keperluan, kan? Tapi hari ini cuba kita refleksi diri kita dan kita refleksi orang sekeliling kita. Ada tak kadang-kadang kita jumpa jenis orang yang berhutang sebab dia suka berhutang. Perangai dia tu, dia suka berhutang. Bayar belum tentu lagi, tapi dia suka berhutang, kan? Jadi maknanya dia punya kelemahan badan dia, kan? Maknanya salah satunya adalah, yang kelemahan badan adalah suka berhutang. Jadi berhutang tu jadi tabiat bagi dia, jadi kebiasaan bagi dia. Nampak sikit nak berhutang, sikit nak berhutang, nampak sikit nak berhutang. Kalau kat kredit tu tak usah cerita lah, kan? Suka nak berhutang. Jadi bayar berat, bayarnya susah, bayarnya lambat dan sebagainya. So di mananya ada orang yang dia berhutang kerana mana keperluan tak cukup dan sebagainya. Tapi ada, kan? Cuba kita refleksi diri kita, orang keliling kita, jenisnya itu memang suka berhutang. Okey, jadi jenis yang suka berhutang ini adalah jenis yang penyakit genetik dipanggil, gen. Mana sikit-sikit minta kan. So maknanya gen. Nanti pengaruh wajah kita akan kongsikan. Genetik dia sikit-sikit minta. Suka nak minta. Suka nak minta, nak meminjam dan sebagainya. Suka. Ada orang tak suka tau. Hutang adalah jalan terakhir. Ada orang dia suka, kan? Jadi kalau anda kata orang jenis suka ni, kalau dia tu diri kita hendaklah kena ada awareness. Kena ada awareness maknanya kena ada kesedaran bahawa benda itu tidak sihat sebenarnya, kan? Jadi Nurtizen apa dia ni, Nurtizen sekalian. Nur nampak baiklah sikit, kan? Okey, kita sambung balik. Jadi ya, betul, memang ada gen berhutang. Maksudnya apa? Sebab itu Nabi ajar, maknanya doa ini jenis orang yang memang inborn, lahir dia jenis macam itu. Jadi pertamanya ibu-ibu, kakak, ayah saya sekalian, kita kenal diri kita. Mengenal diri jangan berakhir. Kita kadang tak kenal diri kita. Kita rasa kita takkan isteri kita rasa kita takkan suami kita, tapi kita sendiri pun kena kenal diri kita. Kadang ramai orang yang tidak mengenal diri dia sebenarnya, kan? Berhutang itu sejenis penyakit. Kalau jenis dia adalah suka, maknanya berhutang. Suka berhutang, sikit nak berhutang, sikit berhutang. Jadi tabiat suka berhutang. Kalau dia kata berhutang untuk keperluan, tak apa. Jadi apabila orang perangai dia suka berhutang daripada kad kredit sendiri, kan, kepada kad kredit isteri, kadang-kadang pakai nama adik untuk kad kredit juga, pakai nama orang lain untuk kad kredit juga, suka berhutang. Ini yang akhirnya dia akan terbeban dengan hutang itu. Ini yang Nabi SAW sebut minta kita berlindung di sini adalah minta berlindung supaya kita ni maknanya nak tahu jenis orang yang macam mana kita ni, adakah kita jenis orang yang suka berhutang, kan? Berhutang bayar tak apa Ustaz, ini yang tak bayar kita minta kena maki hamun pula. Memang betul ada macam ini, ya. Kita minta, kita pula dimusuhinya, dan kita minta, kita pula yang dikata dan sebagainya, kan? Tajuk kita 8 kelemahan badan, tak dapat balik Ustaz, ya, kan? Memang macam-macam ada jenis macam itu. Jadi maknanya kita kena ada awareness, kesedaran, kepekaan mengenai diri kita, jenis kita tu jenis macam mana, ataupun jenis orang tu jenis macam mana. Jadi bibi kakak, tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat sekalian, kan, panduan untuk kita memberi hutang kepada orang lain. Dan kalau dia kata kita nak bagi hutang kepada orang lain, kadang-kadang kita kesian, hati kita kesian, dan kita pun maknanya tak sampai hati. Tapi kita ada keperluan kita juga. Cuma maksudnya dia datang minta merayu-rayu dan janji, tak apa, janji lagi 2 bulan, janji lagi setahun, janji yang bukan. Kita ada keperluan juga, tapi kita minta, kita memberi, kan? Sampai sebulan, sampai 3 bulan, sampai setahun, maknanya hutang ke mana, orang ke mana, kita pula dimusuhi pula, kan? Jadi panduan kalau kita nak bagi hutang pada seorang, pertama sekali, jangan kita, maksudnya kalau datang berhutang, jangan abaikan dia lah.
Dalam hadis Nabi SAW sebut, maknanya orang yang berhutang, orang yang memberi hutang orang lain tu bagus, maknanya pahalanya sangat besar, Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan yang lebih baik buat dia. Tapi maksudnya kita pula yang nak memberi hutang kepada orang lain, kita kena tengok, jangan sampai sebab hutang kita putus saudara. Jangan sampai sebab hutang kita putus ukhuwah Islamiah dan persahabatan. Di mana dengan hutang tu akhirnya putus silaturahim. Itu yang bahaya tu. Maknanya putus silaturahim menyebabkan akhirnya tak bertegur. Ini yang kita takut kita tergolong daripada orang yang memutuskan silaturahim. Maksudnya, jadi kalau kita tergolong orang silaturahim kan tak bagus, kan? Maknanya adik-beradik sama juga. Adik-beradik lahir daripada rahim yang sama, tapi gen tak sama, tau. Gen ni bukan merujuk kepada keturunan kita, bukan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada kita. Yang Nabi SAW ceritakan mengenai mengenai jenis orang tu. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, saya nak kongsikan sikit cerita. Mana orang yang berhutang keperluan, kan, berhutang keperluan, kemudian dia dia tidak ada kemampuan untuk bayar dulu. Dia bukan jenis suka berhutang, bukan jenis suka berhutang. Dia pun berhutang tapi tak pernah bayar. Bilangannya berapa? Bilangannya 40 juta. Ini real case, Ini real case, 40 juta tau. Dan dia orang perempuan, kan? Satu orang perempuan 40 juta tau. Bukan RM4, bukan RM40, bukan RM400, bukan RM4,000, 40 juta. Dan dia keseorangan, kan? Jadi amalan dia apa? Amalan dia hari-hari adalah dia membaca doa 8 ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Hari-hari dia baca. Dan ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita berdoa, kita mengharapkan datang pertolongan itu dengan jalan tiba-tiba. Macam seorang macam, ya Allah, pling, datang macam itu. Ya Allah, ting, betul datang macam itu. Itu yang jadi kadang-kadang seseorang, dia akhirnya malah nak berdoa macam Tuhan tak dengar aje. Sebab apa? Dia cuba paksa. Seolah-olah aku berdoa, Tuhan kau mesti jawab seperti mana yang aku nak. Tapi kita lupa, kadang-kadang kita berdoa, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah sekalian, kadang kita berdoa bukan dapat secara miracle, bukan dapat secara keajaiban yang ting dapat macam itu. Kadang-kadang Allah tunjukkan jalan keluar dia. Ada orang dah dapat dah dapat teka dah siapa dia, kan. Sebab saya agak rapat dengan dia cerita. Maknanya dia diberikan, maknanya kita diberikan jalan keluar, diberikan laluan. Macam mana nak lepaskan? Akhirnya maknanya 40 juta tu dapat dibayar. Maknanya jalan, tapi Allah bagi jalan. Mudah ni, buat ini jadi, buat ni jadi. Kadang-kadang kita seolah-olah macam kita paksa Tuhan, kan. Paksa Tuhan, ya Allah, macam aku nak macam ni, pling, jadi macam itu. Kita lupa kadang-kadang cara Allah bagi, dengan Allah bagi jalan keluar yang terbaik untuk kita tu. Jadi maknanya ada orang yang berhutang tapi jenis dia bukan jenis berhutang. Jadi maknanya dia minta jalan keluar. Bagus baca doa ini. Ada juga orang yang jenis dia adalah inborn, dia suka untuk berhutang. Suka berhutang ni yang kadang-kadang maksudnya kita kena ada awareness, kan? Sampai akhirnya dia terbeban dengan hutang dia tu. Hutang kecil sini sikit tu kata gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Dan akhirnya masya-Allah, kan, maknanya dia terbeban dengan hutang dia tu, kan. Ni. Jadi inilah yang kita nak jaga dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, Okey, tajuk kita pada hari ini masih lagi 8 kelemahan badan kita, kan, maknanya yang doa yang Nabi SAW ajar, kan, pada kita. Doa ni banyak, kalau kita type dekat YouTube, Google pun, 8 doa kesedihan, kita akan jumpa doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qarijal. Ustaz, saya bayar hutang kawan saya sebab baru ada rezeki. Kawan yang diberi hutang itu pun tak ingat. Saya memang niat bila dapat kerja nak bayar duit sahabat. Alhamdulillah, Allah urangkan rezeki. Ya, betul. Dia berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Abu Daud, kan?
Nabi SAW Nabi SAW menyatakan bahawa barang siapa berhutang dan dia bercita-cita untuk membayar hutangnya itu, maksudnya apa? Berhutang sebab keperluan, bukan perangai berhutang tu, kan? Maknanya maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia rezeki dan jalan macam mana nak selesaikan hutang itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kan? Maksudnya kalau kita berhutang, kita memang niat, tapi kalau kita jenis orang yang suka berhutang, sikit-sikit hutang, ubah diri, kan? Ubah diri kita. Jangan kita menjadi orang yang mudah atau suka untuk maknanya berperangai atau bersikap seperti demikian, kan? Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Kemudian yang terakhir, tapi sebelum tu mungkin ada siapa nak tanya, bagaimana lunaskan hutang kalau kita kita dah tak jumpa dengan orang yang kita hutang itu. Okey, kalau memang kita tak jumpa, kita cuba cari. Tapi kita tak jumpa, banyakkan bersedekah niat untuk orang itu, kan? Tapi kalau kita jumpa orang itu satu hari nanti, kita kena tunaikan hutang juga, kan? Jangan kata aku dah banyak dah sedekah tanam engkau banyak, jadi hutang kita kira kosong, dah tak boleh. Banyakkan bersedekah, niatkan untuk orang yang kita hutang. Tu mana tahu mungkin dia dah meninggal, kita tak jumpa, kan? Dulu kecil-kecil ataupun muda-muda banyak hutang-hutang kecil-kecil kadang-kadang, kan? Okey. Zikir diamalkan oleh Imam Al-Haddad. Sebab saya dengar dalam zikir itu ada doa penghapus hutang, ya farijil ham, ya kashifal gham. Maksudnya itu memang doa yang sangat bagus, boleh amalkan. Maknanya macam saya sebutlah, kita kadang-kadang tak menjadikan Tuhan datangkan secara miracle atau keajaiban, ting jadi macam itu, tak. Maksudnya Allah datangkan, Allah bukakan jalan keluar yang mudah buat kita tu. Itu pentingnya doa tu sebenarnya. Kita ingat doa tu mesti ping macam gitu, tapi tak. Maksudnya jalan keluar Allah Subhanahu Taala bagi tu. Ustaz, kalau suami berhutang dengan isteri, lepas tu tiba isteri meninggal, hutang itu macam mana Ustaz? Hutang itu diagihkan mengikut faraid. Itu hak isteri, sebagai faraid, mak ayah isteri ada, kita sendiri pun ada, anak-anak pun ada. Macam mana? Okey, saya berhutang tu pun nak bayar duit belajar, bukan untuk benda lain. Bagus, alhamdulillah. Maknanya itu bukan orang yang jen ada hutang, begitu. Okey, apa lagi? Apa lagi ada? Bolehkah kita nak tak menghalalkan hutang kawan yang sengaja tak bayar supaya mendapat pahala di akhirat? Itu hak kita. Boleh kita kata aku tak nak maafkan, aku tak nak halalkan, itu hak kita. Tak ada, maknanya tak bolehlah cakap tak boleh kau cakap macam itu hak kita, kan? Tak ada, maknanya bolehlah untuk bersikap demikian itu, tapi sebaik-baiknya, kan, maksudnya kita menghalalkan itu, maksudnya Allah SWT akan bagi kebaikan di dunia dan di akhirat. Islam ni dia agama dunia akhirat tau. Dia bukan agama akhirat semata-mata. Alah, tengoklah, jumpalah ke akhirat pada mahsyar nanti. Dia agama dunia akhirat. Maksudnya dunia lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi balasan kepada kita kalau kita baik, kan? Jadi dia bukan agama dunia akhirat semata-mata, bukan agama dunia semata-mata. Dia agama dunia akhirat. Ustaz, kita tanggung 6 bulan hutang masa PKP ini macam mana? Kan? Dah memang dah dibagi. Hutang bank, hutang rumah sekarang ni kan dibagi untuk 6 bulan, kan? Ya, alhamdulillah lah. Ustaz, ibu ayah saya selalu orang main nak pinjam. Ada yang bayar, ada yang tidak. Sama lah juga, maknanya ibu ayah tu orang jenis apa orang panggil, baik hati tak sampai hati orang tengok. Tapi yalah, macam kita sebut, kita ada belajar, kan. Maksudnya ikhlas tidak menafikan hak. Sebab ada orang yang kadang-kadang kita ikhlas bagi tolong dia, maksudnya menjadikan dia ambil kesempatan atas kita pula. Not nice, ya. Bila kita baca niat untuk nak berwuduk, waktu memula air kena kat muka, itu permulaan untuk niat berwuduk. Okey, banyak soalan dah. Ustaz, perangai arwah abah saya 3 kali diminta orang berhutang bayar hutang, tapi orang tu tetap tak bayar. Arwah abah saya tak minta dah, cukuplah 3 kali minta. Itu amalan yang bagus. Maknanya minta banyak pun takut putus saudara. Putus saudara tu kita takut sampai maknanya maknanya di akhirat dah, tanggungan di akhirat besok.
Ada kawan wife dia kena sawan, batal tak puasa dia. Kalau sawan adalah keadaan lama, maknanya hilang akal, maksudnya kan hilang pertimbangan akal tu, maka batal puasa. PT-PTN Ustaz tetap kena bayar atas nama hutang. Okey. Ustaz, kita bawa kereta kena speed trap tapi lebih 10 km dari had laju asal, kita tak bayar. Adakah itu dikira hutang? Kan? Maksudnya itu hutang kepada negara lah. Hutang daripada individu, ada hutang pada agama. Hutang pada agama ni apa? Hutang pada agama ni contohnya macam fidyah, zakat. Kalau tak bayar, itu dikira hutang, sebagai hutang pada agama. Okey. Kalau pakcik kita hutang kita tapi dia tak dapat bayar dah lama. Lepas tu dia bagi tahu, kalau aku mati, ambillah semua barang-barang dalam rumah ni, jual untuk bayar hutang. Elok buat surat. Sebab sebelum pembahagian harta pusaka, antara benda yang kena nak clearkan adalah hutang dulu. Tapi anak-anak kena tahu. Jadi maknanya suruh sign surat apa semua. Takut kita tiba nak declare, tu orang cakap, engkau ni jarah tak ada, tiba-tiba dah meninggal, mau nak claim sana mungkin, jadi putus saudara. Jadi biar dia makna tulis. Itu yang bagusnya. Dan tulis ni sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh, ya ayyuhallazina amanu, wa orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kamu maknanya berhutang dengan satu hutang pada satu tempoh masa, adalah kamu tulis. Tulis tu biar ingat, ataupun maknanya tak lupa, ataupun tak buat-buat lupa. Okey. Okey, saya ada orang berhutang saya halalkan dan saya janji tak tuntut di akhirat. Boleh kan Ustaz? Boleh. Alhamdulillah. Okey. Saman polis parking wajib tak bayar Ustaz? Okey, daripada sudut hak kena bayar lah, sudut hak kan. Tapi maksudnya kadang-kadang ada diskaun apa semua kan, tapi di sudut hak kena bayar kan. Sebab itu juga dikira sebagai hak. Maknanya parking dimodalkan untuk buat parking itu di sudut tanah, mana turap tanah tu dibuat tempat yang bagus, kadang-kadang dia buat pada tempat pelindungan daripada matahari, tiba-tiba kita tak bayar. Okay. So banyak lagi ni, insya-Allah. Ustaz, saya umur dah 23 tahun tapi nak belajar ilmu agama, contoh nak pergi pondok, ada ke Ustaz tempat saya sebagai pelajar? Sebenarnya ada. Maknanya pondok ada mana tak ada peringkat umur dah, boleh pergi je kan. Pondok-pondok masih ada. Okey, kita sambung. Okey, habis buat hutang. Orang hutang kita selagi hidup bayarlah, tapi dah mati aku halalkan. Bagus Alhamdulillah. Okey. So jadi kita sambung bab hutang tadi, maknanya Allahumma inni a'udzubika min hammi wa hazan wa a'udzubika min azzi wa kasal wa a'udzubika min jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Wa qahri rijal pula, pengaruh tidak wajar seseorang. Pengaruh tidak wajar seseorang. Okey. Ibu kakak, tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Ada orang yang pengaruh min ghalabati dain wa qahri rijal ni, ada jenis orang, dia jenis maknanya emosi apa kita panggil Allah SWT, emosi perlu kontrol tinggi. Okey, dia berasal dengan seorang yang emosi perlu kontrol tinggi. Maksudnya dia perlu kontrol, bukan macam queen control. Okay, fahamkan baik-baik. Maknanya emosi perlu kontrol, maknanya dia perlukan orang bagi direction dekat dia. Dia suka orang bagi direction dekat dia. Dia suka orang maknanya arahkan dia. Dia suka, okay, saya nak buat apa sekarang ni. Memang ada orang jenis macam tu kan. Jadi kalaulah andai kata kebetulannya orang yang suka bagi arahan dekat dia tu arahan yang baik, okey. Tapi kadang-kadang orang yang dia dapat direction tu benda-benda tak baik dan dia taat. Itu yang jadi rosak kan. Tak faham okey, saya ulang balik tak faham, saya ulang balik. Okey, cuba fahamkan baik-baik Okay. Saya bagi contoh contoh untuk biar kita mudah faham Okey. Siapa di antara kita siapa di antara kita ada anak yang memang taat lah. Ustaz, anak saya Ustaz sebelum kahwin baik Ustaz, taat, ikut cakap saya Ustaz, semua apa kehendak saya pun semua diikut Ustaz, taat orangnya Ustaz. Okey, anak kita.
Kalau anak kita orang yang taat, sebelum kahwin mah ikut cakap kita dan sebagainya, jangan terlalu bangga. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia tu emosi perlu kawal dia tinggi. Mana dia suka orang bagi direction dekat dia. Dia suka orang bagi direction dekat dia. Maknanya mak dia cakap jangan keluar. Okey, maknanya dia feel good untuk taat. Dia feel good untuk taat. Sebab tu kalau anak kita jenis yang terlalu taat, jangan bangga tau. Jangan bangga. Maknanya kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebabnya, nak tahu sebabnya apa? Ketika dia kahwin, yang rapat dengan dia adalah isteri dia. Ketika itu yang selalu bagi direction adalah isteri dia. Maka jadilah dilema, Ustaz. Anak saya berubah selepas kahwin. Dia taat, Ustaz, baiknya, Ustaz. Tapi sekarang, Ustaz, balik rumah saya pun tak, Ustaz. Sebab apa? Emosi perlu kawal, kita panggil. Dia needs kawal. Ada orang jenis macam ini tau. Dia needs kawal tinggi. Jadi siapa yang berada dekat dengan dia akan ikut. Tak semestinya suami isteri. Orang lain pun sama juga. Lepas tu kita pelik kadang-kadang. Peliknya ada orang yang dia boleh ikut ya. Benda nonsen pun boleh ikut ke? Ya, ada. Ini yang Nabi SAW ajarkan kepada kita doa. Min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan pengaruh tidak wajar seseorang. Kalau apa yang dibagi direction itu benda yang bagus, alhamdulillah. Tapi kalau dia dapat direction benda tak baik, dia takkan ikut. Sebab itu emosi dia. Emosi perlu kawal dia tinggi. Ini yang wakah ridel, jenis dia, gen dia tu. Sebab tu kadang-kadang kalau kita ada anak yang taat, kita hati-hati. Ajar dia untuk menimbang secara kematangan arahan orang lain. Kalau tidak, kita rasa bagus anak saya baik, Ustaz. Ikut je cakap saya, Ustaz. Di sekolah ikut je cakap cikgu. Dia masuk asrama, takut-takut dia boleh ikut cakap orang lain yang untuk buat jahat. Sebab emosi perlu kawal dia tinggi. Ibarat askar suka dengan arahan, tak sama dengan general yang suka bagi arahan. Okey, kadang-kadang sebab askar dia punya training dia mesti perlu taat. Ya, tapi kalau kebetulan askar-askar itu adalah orang yang emosi perlu kawal tinggi, dia feel good untuk dapat arahan. Jadi dia askar yang bagus. Kalau arahan tu bagus. Tapi kadang-kadang apabila feel good dapat arahan, disuruh untuk buat benda-benda tak senonoh, kadang-kadang dia boleh buat. Ini yang waqahri rijal. Pada pengaruh tidak wajar seseorang. Okey, maknanya boleh jadi dia taat membuta tuli. Kita panggil kan. Kita rasa macam pelik tau, tapi memang ada orang jenis macam ni. Kan? Okey. Tidak ada satu yang paling disukai oleh syaitan melainkan seorang tu. Okey, ini genetik. Genetik ni bukan keturunan. Maknanya lahir-lahir kita ada gen tu. Gen itu itu yang kita bincang dalam 8 benda ni dalam beberapa hari ni kan. Okey. So bagus ke ada pendirian daripada kecil matang dan maksud. Kita kena ajar anak kita. Kan? Falsafah hidup. Biar dia matang. Kalau dia taat, bagus, kita suka. Abang, tolong mak basuh pinggan. Bang, tolong tutup pintu. Bang, tolong pergi kedai, dia pergi kedai. Kita rasa feel good. Anak kita taat, Ustaz. Kadang-kadang taat itu sebab hormat, sebab ilmu. Okey. Tapi kadang-kadang taatnya itu dia ada emosi perlu kawal tinggi. Kan? Itu yang kadang-kadang macam saya sebut tadi, ketika dia kahwin, tiba-tiba dia orang yang sebelah dia yang suka bagi direction, dia dah ikut direction daripada isteri dia, bukanlah daripada suami, daripada mak ayah dan sebagainya. Okey, ini dah yang berapa sebab saya perlu baru join. Tak mudah tulis, senang dipengaruhi. Kalau tak suami tapi suami tu abaikan tanggungjawab macam mana, Ustaz? Okey, ingat tak kita ada tak jumpa refleksi satu orang isteri yang dibuli-buli suami sebab dia emosi perlu kontrol tinggi, dia ikut cakap suami dia sampai kita kata, come on lah, kau ikut benda nonsense daripada suami pun ikut ke? Tak, saya kena taat. Sebab apa? Sebab emosi dia
tinggi maknanya emosi perlu kawal dia tinggi. Itu yang waqah rijal tu. So doa banyak begini, biar Allah pimpin hati tu. Maknanya sebab tu dalam hadis pun Nabi SAW sebut tidak boleh taat, tidak ada ketaatan fi maksiatul khaliq, benda-benda yang benda-benda yang pada benda maksiat, tak boleh taat. Right? Kalau anak jenis perlu kawal tinggi, apa perlu buat? Ajar dia. Okey, sebab itu ibu kakak tuan-tuan sekalian, kita dengan anak-anak ni, apa kata Nabi SAW? La'ib waladaka sab'an. Anak kamu 1 sampai 7 tahun bermain-main dengan dia. Maknanya bina emosi dia. Adib waladaka sab'an. 7 sampai 14, ajar dia. Ajar akhlak, ajar ilmu. Wasahibuhu sab'an. Dan 14 tahun ke atas, jadikan dia kawan. Jadikan dia kawan. Macam nak buat untuk emosi perlu kawal tinggi. Ini saya tengah bincang macam nak buat. So di maknanya Sayyidina Ali mensyarahkan hadis ini dengan, layanlah anak kamu umur 1 sampai 7 macam raja. Macam raja ni maksudnya apa? Seorang raja kan semua orang sediakan makan, pakaian dia. Jadi maknanya anak ni dia tak tahu apa-apa. Bukan raja, bukan tak tahu apa-apa. Ni macam anak tu tak tahu apa. Maknanya kesamaan lah. Macam raja tu maksud orang sediakan semua. So sebagai mak bapak, kita kena sediakan semua untuk anak-anak 1 sampai 7. Layanlah anak kamu 7 sampai 14 macam tentera. Waktu tu kita kena tegas. Ajar dia adab, ajar dia akhlak, ajar dia menghormati orang lain. Ajar dia maknanya untuk memahami, membantu mak ayah dan sebagainya. Dan 14 sampai ke atas, jadikan dia kawan. So jadi maknanya kita raikan kematangan dia, kita kongsikan falsafah hidup untuk anak-anak. Jangan sampai anak-anak dapat falsafah hidup dengan kawan-kawan dia. Sebab kalau dengan kawan-kawan dia pun tengah mencari falsafah hidup, takut rosak anak itu. Jadi ajarkan falsafah hidup untuk anak-anak. Sebagai contoh kan, anak-anak dia, kawan-kawan sesama dia kata, come on, kita nak nampak dewasa ni kena isap vape lah, kena isap vape lah kan. Jadi pada dia, nak nampak dewasa kena isap vape. Kan dia dapat falsafah yang songsam daripada kawan-kawan dia. Tapi kalau kita ajar falsafah hidup untuk anak-anak, kita yang ajar dia, alang-alang menyeluk perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Maknanya buat kerja sungguh-sungguh. Maknanya dia ada falsafah hidup. Maknanya kita kongsikan. Kan? Jika jala telah ditebarkan, usah bicara basah dan keringnya. Itu kan falsafah hidup. Maksudnya hidup jangan takut, jangan takut, jangan rusing, kena berani dan sebagainya. Jadi maknanya ajarkan falsafah hidup pada anak-anak. So maksudnya itu apa yang diajar Nabi SAW. Sebab apa? Kalau tadi anak yang perlu emosi kawal dia perlu tinggi, jadi takut dia akan mengikut aja. Dan inilah yang Nabi sebut, kita minta berlindung daripada waqahri rijal, daripada pengaruh tidak wajar seseorang. Kita ikut je akhirnya kan. Kita follow je. Dan sampai kadang-kadang, kenapa ada berlakunya ajaran sesat diikuti oleh orang-orang yang kadang-kadang, orang ni berilmu, kelulusan agama, tapi kenapa dia boleh ikut orang ajaran sesat? Sebab apa? Sebab emosi perlu kawal tinggi. Dia suka dapat direction. Dia rasa orang yang bagi direction kat dia tu macam ayah-ayah dia. Maknanya dia rasa orang bagi direction tu macam mak-mak dia. Sebab tu dia boleh ikut. Maksudnya dia boleh ikut. Sebab apa? Ilmu perlu emosi perlu kawal tu tinggi bagi dia tu. Itu kena faham tau, terutama untuk anak-anak kita kan. Kita jangan terlalu bangga anak kita macam maknanya maksudnya ikut taat aja apa semua kan. So maksudnya menjadikan nanti takut kalau emosi perlu kawal tinggi, dia duduk asrama dia akan ikut. Itu kan kita tak jangka. Anak saya okey apa? Tapi ikut kawan-kawan pergi merokok, pergi bervape, kena tangkap cikgu.
Okay. So jadi maknanya itu yang perlu kita faham dalam kehidupan kita, dan doa yang Nabi SAW ajar pada kita tu. Okay. Ustaz, anak remaja lelaki suka dengar kata macam mana Ustaz? Ya, kita feel good dengan kata tu. Feel good. Tapi kita kena ajar dia untuk menimbang arahan. Yang bagus dan yang bagus dengan tak bagus. Kalau tidak, takut dia terjatuh dalam kancah waqahri rijal. Pengaruh tidak wajar seseorang. Saya sebagai ibu kadang hilang sabar dengan karenah anak-anak yang kecil-kecil lagi. Kadang saya marah, cubit, teriak, dalam hati saya keterlaluan, tapi kadang tak dapat kawal, sedangkan kena layan mereka seperti raja. Bagaimana ya Ustaz? Cuba tanya mak kita dulu, macam mana dia jaga kita. Minta petua daripada dia kan. Kadang-kadang dia tu ligat bukan sebab dia tu sangat. Mestilah mak dia pun lebih kuat sama kan. So tanya nenek dia, tanya nenek budak tu, mak kita lah kan. Mak dulu saya kecil ni, saya rasa saya bagus mak. Mak kita pun tak juga. Baguslah. Okey. Sabar. Menjaga anak tu kena sabar. Anak saya 15. Saya serahkan pada ayahnya sebab kami dah 11 12 tahun besar. Ayah orang Jepun. Saya minta dia leads dalam Islam. Jadi imam ayah dia kecil-kecil, saya dah didik macam-macam. Alhamdulillah bagus. Apa doa untuk lembutkan hati anak-anak? Nanti saya akan ajar. Saya akan berjalan kejap lagi. Okey. Ada orang tanya pasal ilmu suludin. Ilmu suludin mengenai ketuhanan. Maknanya tentang. Okey. So kita memang kena sabarlah kerana anak-anak. Okey, nak lembutkan hati Okey. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah sekalian. Okey. Last sebelum kita penutup, sangkut-sangkut, tapi okey, balik dah saya rasa ni. Okey. Boleh betulkan tak balik Ustaz, kalau anak remaja dan emosi perlu kawal tinggi, ikut falsafah yang salah, macam mana nak betulkan Ustaz? Kalau dia dah ikut falsafah yang salah, mak bapak kena selalu berbual dengan dia, berbual dengan dia untuk tanamkan falsafah baru pada anak-anak tu. Sebab jangan sampai dia dengan kawan dia dapat falsafah songsang, kita penat pada dia tu kan. Okey, saya akan save video ni insya-Allah. Saya akan save video ni. Okey. Ada lagi soalan sangkut. Okey, lama stop. Okey, saya line tak clear. Ada hujung-hujung. Okey, saya tengah shock dengar hilang pula Ustaz. Alamak. Okey. Okey, bagaimana dengan ibu yang suka marah anak-anak tanpa sebab? Ada kesan tak waktu dewasa? Secara tak langsung mempengaruhi juga sebab tapi kadang-kadang betul lah, macam kita kadang-kadang penat kerana anak-anak dan sebagainya. Ibu-ibu, ayah-ayah kena ada kekuatan jiwa sebenarnya, terutamanya akhir zaman ni kan, untuk mendidik anak. Kadang-kadang memang dia memang naikkan darah kita, tapi kita kena ada satu kekuatan. Jadi saya selalu ajar zikir la haula wala quwata illa billah, iaitu tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bila kalau kita baca benda tu, Allah akan bagi kekuatan untuk kita tu. Okey, nak lembutkan anak-anak macam mana? Okey, last saya nak cerita, nak kongsikan. Kalau kita masak nak memulakan masak, sahur dan sebagainya kan, sahur kan, baca surah Al-Kautsar. Okey, selawat 3 kali, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, baca surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita memasak, masak, nanti nak tutup last api, baca sekali lagi Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi orang yang baca surah Al-Kautsar ketika masak, insya-Allah maknanya orang yang masak makanannya itu akan dilunak dan lembutkan hati.
kan? Sebab kita baca ayat-ayat Quran. Ayat Quran maksudnya dia sebagai syifa, penyembuh kan. Jadi kadang-kadang ada orang yang masak makanan dengan maki-maki kadang-kadang kan. Masak-masak tu tak guna punya lelaki, menipu sekarang ni. Pandai menipu sekarang ni. Jagalah awak. So maksudnya kita masak sambil maki-maki. Sepatutnya masak baca ayat Quran. Baca ayat Quran sangat bagus. Surah Al-Kautsar sangat bagus. Apa maksud surah Al-Kautsar? Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-Kautsar. Ulama muhaddisin kata al-Kautsar ni telaga Kautsar. Ada yang kata al-Kautsar ni kebaikan yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, dirikan sembahyang dan buat buatlah korban. Inna syani'aka huwal abtar, orang yang membencimu, orang itulah yang akan binasa. Jadi maknanya sebab itulah orang yang baca surah Al-Kautsar tu insya-Allah hati akan lunak kan, hati anak-anak yang makan, suami yang makan kan. Maksudnya jangan sampai kita tu penuh dengan makian pada makanan. Baca selawat, baca surah Al-Kautsar ya. Maknanya pendek aja pun. Saya boleh bagi je doa-doa yang panjang-panjang, tapi takut kita sebagai cacatan kita saja. Ini paling mudah nak hafal. Saya rasa orang yang dengar saya pada hari ni, saya rasa surah Al-Kautsar tu surah paling pendek di dunia. Dalam Quran tu surah paling pendek ada Al-Kautsar. 3 ayat je. 3 ayat je. Kan? 3 ayat je. Maknanya surah Al-Ikhlas pun 4 ayat. Dia 3 ayat je. Jadi maknanya boleh baca surah tu insya-Allah. Jadi kalau kita baca, orang yang makan bacaan tu maknanya akan lembut hati tu. Selawat baca surah Al-Kautsar. Ini saya sangat bagus. Ini bila saya ajarkan pada ramai orang bagi feedback yang bagus. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, maknanya suami dah start nak ikut cakap, maknanya dengar cakap lah ya. Pergi ikut cakap ya. Anak-anak start nak dengar cakap kan. Sebab kadang-kadang kita penuh dengan makian kat rumah tangga tu. Kan? So maksudnya boleh baca kan dengan menantu kadang-kadang kan. Lani ada besar dah alhamdulillah dengan saya sekali makan Ustaz. Alhamdulillah kan. Kita masakan mak mertua kita kan, bila basuh beras saya berselawat 3 kali. Bagus. Baca selawat kan. Sebab selawat ni kelebihan sangat banyak. Baca basuh tangan kita yang membasuh makanan tu dengan kasih sayang. Dengan itu Allah lembutkan. Sebab benda tu benda yang akan masuk dalam badan, dan benda tu yang akan membentuk darah, daging dan sebagainya. Jadi kita barakahkan dia dengan ayat Quran. Paling mudah selawat 3 kali surah Al-Kautsar. Paling mudah. Hari ni boleh start masak sahur malam ni, ibu akak malam ni masuk sahur, maka baca surah Al-Kautsar Insya-Allah kita barakahkan anak-anak kita. Maknanya ada keluarga kita tu dengan ayat Quran dan dengan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian kan. Pejam pilih. Oi, dekat sejam dah kita ni Okey, insya-Allah. Jumpa pagi esok. Pagi esok jumpa insya-Allah. Pukul 8 pagi dengan perkongsian yang agak menarik kan. Alhamdulillah kita kongsikan benda-benda yang beri manfaat mudah-mudahan pada diri kita kan, pada saya dan pada semua sekali kan. Sebenarnya terlebih lagi sempena Ramadan ni. Sempena Ramadan ni maknanya ni ada satu testimoni ni. Saya ada baca juga, antara anak-anak pun kurang bergaduh. Ya betul. Ini satu testimoni iman Saya panggil testimoni iman. Maksudnya dia dah mengamalkan ayat Quran. Sebab saya banyak dah ngajarkan benda ni kan. Surah Al-Quran, YouTube tak ada masalah. Jampi masakkan selawat kau tak bukan jampi jampi ni macam lain pula bunyi dia kan. Kita barakahkan kita barakahkan dengan ayat Quran pakai tarik alawiyah, itu zikir. Tak ada masalah, boleh, akan diamalkan. Hari ni terus amal, jangan tangguh-tangguh amalan. Hari ni masak sahur sekejap lagi amal, baca terus. Dan kita boleh tengok barakah kepada makanan yang masuk dalam badan dengan selawat dan dengan ayat Quran tu. Boleh tengok, tak percaya boleh tengok. Nanti kalau ibu-ibu, kakak, ayah ada yang dah amalkan, selepas beberapa ketika nanti tolong bagi feedback kat saya. Cuba beritahu betul betul lembut suami isteri, lembut hati kan, lembut hati kat laki imanan. Bukan tiba-tiba jadi ustaz, suami saya jadi sotong lah ustaz. Macam mana ustaz? Bukan itu negatif itu negatif. Ini benda yang positif dengan keimanan. Okey. Jadi ibu kakak, tuan-tuan, muslimat sekalian kan. Okey, saya rasa cakap saya dulu insya-Allah. Masakan pun makan sedap ustaz ni, betul. Alhamdulillah. Barakah. Ustaz, esok hari jadi saya ucapkan banyak umur, berrezeki, alhamdulillah.
Kapi-kapi peluang untuk manfaatkan. Masak air tengah tangan sendiri baca doa. Ya, biasa orang gaji masak. Hari ni kita masak. Arwah ibu selalu buat, jadi saya ikut. Alhamdulillah bagus. Tak macam nak anak-anak yang suka main game aja. So itu sama juga kan. Maksudnya kena bagi dia maknanya kena tegur, dan insya-Allah boleh kita bincang waktu lain ketika, insya-Allah. Okey, sekian saja, kita akhiri dengan doa dan juga tasbih kafarah. Mari kita aminkan sama-sama insya-Allah, dan tasbih kafarah kita baca sama-sama. Saya buatkan kasidah dia biar orang mudah ikut kan. Kadang-kadang subhanakallah subhanakallah apa pun dia baca pun orang pun tak tahu kan. Okey, so jadi sampai jadi esok beritahu, kita doakan kan, insya-Allah. Malamnya kita doakan. Okey. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa ibu dan ayah kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, orang yang mempunyai hak ke atas kami ya Allah, dan kepada sekalian muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah tiada ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami daripada balak dan wabak ya Allah. Peliharalah kami daripada penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada gangguan syaitan, jin dan syaitan ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Bantulah segala urusan kami ya Allah. Permudahkanlah segala hajat kami ya Allah. Kurniakan pemberian-Mu yang baik kepada kami ya Allah. Kurniakan takdir-takdir yang baik kepada kami ya Allah. Pimpinlah hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara kami dan saudara-saudara kami yang sakit, kurniakanlah kesembuhan-Mu kepada kami dan kepada mereka ya Allah. Ada di antara kami dan saudara-saudara kami yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini dan pada bulan ini ya Allah. Panjangkanlah umur kami dan umur mereka ya Allah. Murahkanlah rezeki kami dan rezeki mereka ya Allah. Peliharalah keluarga kami dan keluarga mereka ya Allah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, insya-Allah sama-sama kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walam asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. InsyaAllah, wawarkan, jangan lupa follow IG saya dan IG Ustaz Amin Official, dan subscribe YouTube channel Ustaz Amin. InsyaAllah mudah beri manfaat kepada kita semua. Jumpa pukul 8 esok. Jangan tidur waktu subuh. Lepas subuh kemar rumah. Pukul 8 duduk kan dekat sama-sama kita berkuliah. Mudah beri kebaikan insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.